Hai, Assalamualaikum semua. Kali ni juara masak nak masak satu lagi masakan special iaitu nasi arak kabsyah udang harimau. Okey, jom kita lihat. Okey, sekarang kita lihat dulu bahan-bahannya. Satu labu bawang besar yang dipotong dadu, setengah batang carrot yang dipotong dadu juga, sedikit daun ketumbar dan daun pudina, serta satu sudu besar minyak zaitun. Kemudian dalam segenggam bawang merah yang dipotong kemudian digoreng, garam, juga yogurt, yogurt neutral. Kemudian sedikit buttercup berwarna terpulang, nak merah ataupun kuning. Kemudian gula home sweet, gula fruktosa, oligosakarida, dan juga Umi masukkan susu kolostrum atau susu koleskim. Dan tidak lupa beras basmati yang telah dibasuh dan dituskan. Dan akhir sekali, jadi beras ni kita tak payah rendam, cuma basuh dan tuskan. Juga last sekali 1 kilogram udang harimau. Okay, ini special. Kita nak buat nasi Arab menggunakan udang. Okay, jom kita masak. Dan lupa, satu lagi. Okay, menggunakan rempah nasi Arab kabsyah dari Chef Ustazah. Memang best. Okay, jom kita lihat cara masaknya. Seperti biasa, kita panaskan periuk pressure cooker cooling eggs. Okey, buka api dan terlebih dahulu kita biarkan ia benar-benar panas. Barulah kita masukkan buttercup dalam satu ataupun dua sudu. Jadi semua masakan Arab lebih sedap jika menggunakan buttercup ataupun minyak sapi. Okey, saya gunakan dalam dua sudu besar buttercup. Okey. Lagi banyak buttercup, lagi sedap nasi Arab kita. Jadi okey, dalam dua sudu besar gitu. Okey, kita biarkan buttercup kita ni panas dulu, barulah kita masukkan. Pertama sekali masukkan bawang besar dalam satu labu yang telah kita potong dadu kecil-kecil tu. Kita masukkan bawang besar. Pressure cooker cooling eggs ini telah dikeluarkan sekitar tahun 2013 lagi. Maknanya Umi dah gunakan periuk ini selama 7 tahun. Dan dalam pada itu hanya sekali saja servis sepanjang 7 tahun. Dan ia diperbuat daripada bahan aluminium, iaitu lapisan keluli anti hakisan ataupun anti karat. Itu sebab dia tahan. Okey, lepas tu nampak dah bawang merah, bawang besar kita tu dah sedikit kekuningan. Kemudian kita masukkan bahan-bahan seterusnya, iaitu lobak merah. Jadi saya potong dadu-dadu gitu. Kemudian masukkan daun ketumbar dan juga daun pudina secukup rasa dalam 2-3 tangkai gitulah. Dan kita tumis dulu kedua-dua daun tersebut supaya ia layu dan aromanya lebih membangkit. Jadi periuk cooling eggs ini kita boleh gunakan dalam pelbagai cara, sama ada kita nak menumis pun boleh, kita nak masak kari pun boleh, ataupun kita nak masak nasi, sama nasi putih ataupun nasi Arab, nasi lemak dan sebagainya. Jadi pressure cooker cooling eggs ini boleh digunakan dalam pelbagai dapur, sama dapur gas, elektrik, seramik ataupun halogen. Dan jangan lupa masukkan sedikit bawang merah yang kita goreng tadi. Okey. Dan kita godek-godek sekejap, kacau sekejap. Dan pressure cooker ini didatangkan dengan kad waranti selama 20 tahun. Maknanya memang boleh bawa, kata boleh diwarisi daripada anak ke cucu. Kemudian masukkan sedikit air dalam 1 liter. Dan kita biarkan ia sekejap, ia mendidih, agak mendidih. Dan selain daripada itu, bila kita menggunakan pressure cooker ini, kita tidak memerlukan, kalau nak masak, contohnya nak masak kari, tak perlu menggunakan banyak air. Sebab bila kita dah masak dalam tu, ia akan memerangkap dan dengan sendirinya mengeluarkan air ayam tu.
Okey, masukkan juga rempah nasi Arab Kabsyah yang saya beli dari Chef Ustazah. Ini adalah produk Chef Ustazah, dan setakat hari ini kesemua rempah yang digunakan adalah amat sedap. Dan jangan lupa masukkan juga susu kolostrum ataupun susu koloskim, pengganti susu cair. Cukuplah 1 sachet saya gunakan. Okey, dengan menggunakan pressure cooker Coolant X, iaitu periuk tekanan ini, masa yang kita gunakan nak masak nasi, nak masak sup ke, ataupun nak masak kari, mengambil masa yang agak pantas. Seterusnya masukkan 3 sachet gula home sweet, iaitu gula fructooligosaccharides yang mengandungi gula gam akasia. Bagus sangat untuk kesihatan, untuk mereka yang memang nak jaga paras gula dalam darah. Jadi selalunya Umi gunakan periuk tekanan ini nak masak nasi putih. Jadi Umi jarang menggunakan periuk elektrik sebab ia memakan masa. Jadi dengan menggunakan periuk ini, masak nasi putih hanya sekadar 5 minit saja. Maknanya kita dah jimat 70% penggunaan gas di situ. Okey, jangan lupa masukkan garam secukup rasa dalam setengah sudu besar. Malahan pressure cooker ini boleh juga digunakan, contohnya kita nak masak ayam, nak goreng ayam, ataupun kita nak goreng ikan. Sebabnya ia ada teknologi kilapan termaju. Maknanya bila kita dah goreng dalam tu, makanan kita tidak mudah melekat dan senang dibersihkan. Nampaknya air rebusan rempah kita tu dah mendidih. Last sekali jangan lupa masukkan dalam 2 sudu besar yogurt neutral. Kita gunakan yogurt neutral, jangan gunakan yogurt lain yang berisi strawberry ke orange ke. Jangan gunakan, kita gunakan yogurt neutral. Dan kebanyakan nasi Arab ataupun nasi Pakistan wajib menggunakan yogurt untuk melembutkan ataupun menyedapkan lagi nasi kita tu, nasi Arab kita tu. Periuk tekanan Coolant X ini mengandungi 5 ciri keselamatan. Okey, belang-belang kaca, belang godek, Umi terangkan. Yang pertama ialah mengandungi penapis luban pelindung. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah memiliki kunci salingan bijak berteknologi Jerman. Maknanya bila kita tutup dengan pemegang backlight itu, penutup dia, air rebusan tu tak akan terkeluar dengan sendirinya. Maknanya dia betul-betul ketat, betul-betul terjaga dan selamat. Akhir sekali bila dah mendidih, kita masukkan beras basmati. Kita tak perlu rendam dalam setengah atau 1 jam. Kita cuma basuh dan teruskan. Kemudian teruskan masukkan dalam periuk pressure cooker Coolant X, sebabnya ia tidak memerlukan masa yang lama untuk masak. Sangat-sangat mudah, sangat-sangat versatile dan hanya memerlukan sedikit penyelenggaraan itu sahaja. Dan penggunaan pressure cooker ini operasinya adalah senyap. Malahan ia merupakan salah satu daripada model periuk tekanan yang paling senyap yang terdapat dalam pasaran pada abad ini. Bunyinya perlahan, rendah dan juga senyap. Okey, tadi Umi masukkan sedikit air, tambahkan sedikit air dan air tu tidaklah banyak sangat. Maknanya atas sedikit kepada dari paras nasi ataupun beras kita. Last sekali jangan lupa kita masukkan udan harimau. Okey, masukkan ke semua tu udan harimau dan biar ia berada di lapisan paling atas sekali. Kemudian dengan menggunakan pressure cooker Coolant X ataupun periuk tekanan Coolant X, ia mampu mengekalkan kesegaran dan warna sama ada sayur ataupun kita punya lauk pauk tu dari segi tekstur dan perisa aslinya. Jadi saya mengaturkan semua udang tadi tu di bahagian atas lapisan nasi kita. Jadi udang ni Umi tak buang kulitnya sebab air daripada rebusan kulit tu lebih sedap dan memaniskan lagi nasi Arab Kabsyah kita. Okey, kita just godek-godek sikit, letak-letak sikit dan akhir sekali kita tutup menggunakan penutup backlight. Sehinggalah satu bunyi klik di situ. Okey, kita tunggu. Kita tunggu dalam 5 minit. Okey, sekarang kita lihat ini adalah penunjuk injap tekanan periuk kita dan kita biarkan sehinggalah yang tanda purple tu naik. Dah naik dah. Okey, dalam 5 minit gitulah. Dah naik dan menunjukkan bahawa masakan kita tu dah siap dan kita boleh tutup api.
Okey sahabat, jom kita lihat macam mana rupa nasi Arab Kabsyah udang harimau. Tu nampak tu merah menyala warna udang kita. Bau aromanya benar-benar sedap, bau manis udang tu bersama dengan rempah nasi Arab Kabsyah. Okey, saya keluarkan dulu udang kita, nak tengok macam mana rupa nasi di bahagian bawah. Jadi udang yang kita masak ni tak perlu lama-lama, nanti hilang kemanisan rasa udang tu. Jadi lihat kepada nasi Arab Kabsyah kita yang cantik kekuningan. Okey, dah selesai dah semua udang saya dah keluarkan. Okey, ada lagi ni. Okey, ni last. Okey, lihat nasi kita, nasi Arab Kabsyah udang harimau. Dan jangan lupa masukkan minyak zaitun. Minyak zaitun ni supaya nasi kita tu lebih nampak berminyak ataupun berair dan aromanya lebih harum. Dan jangan lupa masukkan baki bawang goreng tadi. Jadi bawang goreng ni harus digoreng dalam minyak panas yang lebih banyak, baru dia garing. Dan masukkan juga sedikit daun ketumbar dan daun purina yang masih berbaki. Dan saya gunakan pewarna. Kali ni saya nak gunakan warna merah. Jadi kita cuma ambil beberapa, sikit saja, just titik situ dalam beberapa titik. Okey, cukuplah 3 titik. Kepada mereka, terutamanya kaum wanita yang kesuntukan masa, nak masak mengambil masa yang panjang, kadang-kadang berjam-jam, 2 jam lagi tak siap masak lagi. Jadi menggunakan pressure cooker Kulai X ni sebenarnya memudahkan tugas kita sebagai seorang ibu. Cepat sangat dia masak, pantas, cepat dan menyibakkan masa. Jadi okey, saya kaup, just godek-godek, nak lihat bahagian bawahnya macam mana. Dan kita godek-godek sekejap supaya semua bahan yang kita campurkan kemudian tadi benar-benar sebati. Okey, lihat nasinya sebiji-sebiji, tidak berketul-ketul dan ia tidak melekat di bahagian bawah. Okey, lihat nasi Arab Kabsyah kita. Okey, sekejap. Nak lap cermin kamera ni. Biasalah bila buat video dalam YouTube semua kena buat sendiri, termasuk jadi kameraman lah, juru masak lah, semua juru cakap lah, semua lakukan sendiri. Okey, lihat nasi kita ni kelihatan betul-betul cantik, sebiji-sebiji. Jadi sekarang dah tiba masa untuk kita menghidang. Kepada mereka di luar sana yang kadang-kadang sibuk, suka nak masak, mengambil masa yang lama nak masak nasi ke apa ke, jadi boleh menggunakan periuk tekanan ini. Ianya amat mudah dan juga selamat. Okey, ni terus kejap. Memang sedap, nasinya lembut, sebiji-sebiji, dia tidak pecah, tidak melekat-lekat. Okey, jom hidang. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng ting. Anda akan dapat menonton review resepi masakan dari YouTuber terkenal YouTube. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye.